tak tulis pun boleh juga kan? Apa dia? Kalau index tu tak tulis pun tapi dah assign pun dia automatic. Boleh. Satu cara lagi, kalau kita nak terus assign macam ni, yang ni dah jadi optional. Okay, optional. Awak tak payah letak pun tak apa. Awak boleh terus buat int marks. Okay, buka, tutup, bracket kosong sama dengan terus bagi value ni macam tadi. Sebab automatik dia akan tahulah, dia akan ikut dalam ni lah. Ada berapa banyak awak letak, banyak tu lah dia punya size. Okay. So ini kita panggil sebagai initializing array. So kita declare array dekat sini dan kita initialize semua dalam satu statement yang sama. Okay, access array element. Use array subscript to access any elements stored in array. So ini contohnya kalau kita nak print lah. Katakan kita nak print contoh macam ni. Print the third element of marks array. The third element. Betul ke ni? Betul ke? Salah. Saja nak test. Salah. Kalau third element sepatutnya array yang mana? Index yang mana? 0, 1, 2. 1, 2, 3. Third maksudnya yang ni. Ketiga maksudnya index 2. So yang ni tak betul lah ni. Patutnya printf %d. Sebab apa? Sebab kita nak print integer kan. Okay, koma. Kemudian kita punya nama array bagi index sepatutnya index 2. Kalau third mesti 2 Okay. Itu tadi kalau kita nak access satu-satu. Okay, saya tunjuk dulu lah. Contoh kat sini. int marks. Okay. Okay, kita buat cara pertama tadi. Tekan 5. So cara access, cara untuk assign yang pertama, kita bagi satu-satu kan. Marks 0 sama dengan katakan 20. Marks 1 sama dengan 35. Dan seterusnya. Oops. Marks. Dengan 70. Okey. Katakan macam ni kan. Kemudian kita nak print F. Kita nak access elemen yang ketiga. So kalau elemen yang ketiga maksudnya pada index 2. So kita print marks. 4 pula. 2. Okay. So kalau kita print, kalau kita run, kita akan dapat 45. 45. Inilah. Ini kalau kita buat cara ni. Cara yang lagi satu tu, cara yang kita terus initialize tu, yang ni kita boleh tinggal kosong je. Okay, letak sama dengan, buka curly bracket. So bagi dia punya elemen. Cukup lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So sama juga yang ni kalau kita run, dia akan third element maksudnya 67. Okay. So next, macam mana kalau kita nak print semua sekali? Semua elemen yang ada dalam kita punya array. So dalam C kalau kita nak print semua elemen dalam array, kita kena pakai loop. Dan kalau kita nak access setiap elemen ni, istilah yang kita pakai adalah traversal. Traverse. Okay. Traverse maksudnya pergi pada satu-satu lah. Setiap satu elemen tu kita nak access, itu kita panggil sebagai traversal.
So kita nak loop tu, awak boleh pakai while atau for atau do while ikut sukalah. Tapi biasanya orang akan pakai for lah, paling senang sebab kita boleh terus initialize kita punya counter dalam tu kan. Okay. So contohnya kita pakai I. Teacher I sama dengan kosong. So kita tahu elemen kita ada 5, size dia 5. So I kurang daripada 5. Ini awak ingat kan? Kalau kita nak loop 5 kali, first kali kita letak kosong and then kurang daripada then 5. Then I plus plus. So bila kita print tu, okay, kita print nama kita punya array and then square bracket, yang ini bagi kita punya counter kita tadi. Contoh yang ni kita pakai I, dalam ni kita letak I. Okay, macam yang ni tadi. Ni saya buang dulu. Macam mana kita nak print semua ni? Kita pakai loop. Okay. For inti sama dengan kosong. Saya punya kebanyakan programmer memang suka start dengan kosong lah. Especially kalau berkaitan dengan array memang kena start dengan kosong. Sebab apa? Array index kita memang start dengan kosong kan. I sama dengan kosong. I kurang daripada kita punya size kita punya array tadi. So yang ni kita tahu ada 5. So kurang daripada 5. And then I plus plus. Okay, curly bracket. Dalam tu baru kita buat printf. So sebab kita nak print integer %d, then saya letak space lah, nanti tak ada jarak pula. Koma. So nama kita punya array marks. Tu square bracket. Dalam square bracket letak kita punya counter ni tadi, iaitu I. Semicolon. Okay, nampak So apa dia punya output? Dia akan print out semua ni lah. Daripada 20 sampai 90. Semua elemen ni dia akan print. Okay. So itu macam mana kita nak access setiap array elemen. Kita mesti guna loop. Ini yang saya tunjuk tadi. Okay. So bila kita dah tahu semua ni, kita boleh buat macam program kita lah. Bila kita dah simpan semua kita punya value kan. Contohnya dalam ni, macam mana kita nak cari average purata. Okay, write a program to get 4 number inputs from user and get the average of these numbers. So cara dia, first kali kita declare dulu average dengan sum. Okay, ini untuk simpan kita punya purata, ini kita punya total. And then yang ni 4 ni, X ni dia tak initialize dekat sini. Dia declare kat atas. Okay. And then dalam kita punya for ni, dalam kita punya loop, terus dia akan buat 3% ni. Ini lari sikit. Okay, ni patut ke kanan Okay. So first kita minta input daripada user. And then scan, masukkan kepada mana kita nak simpan. Macam yang ni dia simpan pada X. Maksudnya, masa X ni adalah kosong, dia akan simpan pada 6 kosong. So value yang user masukkan yang first kali tu, dia akan masuk pada 6 kosong. And then dia akan terus sum ni tadi tambahkan dengan nilai ni. So dia akan terus tambah lah. Dia last kali dia akan buat total lah. Okay. Dia run ni semua dia akan. Okay. And then bila dah selesai semua ni, so dia boleh cari dia punya average. Average sama dengan sum bahagi dengan 4. Sebab apa 4? Sebab kita punya array tadi memang boleh simpan 4 elemen. Okay, contoh. Ni saya dah copy tadi. Okay. Oh, memang saya kanan sikit macam tu. So, kalau kita run. Okay, number 1 berapa? Katakan 7. Nama yang kedua 3. Nama yang ketiga 4. Nama yang kelima 6. Okay.
So kalau saya masukkan 4 number ni, apa dia punya average? 7, 3, 4, 6. Apa dia punya average? 10. Kan. 5. 5. Okay, so total dia 20. 20 bagi 4 dapat 5. Ni dia punya average. Okay, ini saya nak tanya. Kenapa yang ni X tambah 1? Oh, Haziq jangan jawab, bagi orang lain jawab. Akmal, kenapa yang tu X tambah 1? Ada tak orangnya? Keputus. Ya, ada. Mana? Ada. Okey, Akmal, kenapa yang ni X tambah 1? Ha? Cuba tengok coding ni. Kenapa X tambah 1 kat sini? Kenapa bukan X? Tak nak buat macam ni pun boleh ni. Tengok klik ni. Okey, macam ni boleh. Okey. Kenapa yang ni X tambah 1? Tengok dekat output bawah ni. Enter number, sini 1. Lepas tu, colon, lepas tu kita punya input. So, kenapa yang ni X tambah 1? Dia nak paparkan dekat sini kan? Enter number, so dia nak tunjuk kat sini kan? Kenapa dia bagi X tambah 1? Sebab? Tengok pada output bawah ni. Oh, dia nak print 4 kali ya? Memanglah dia nak print 4 kali. Tapi kat sini dia nak display kan? Print F kan? Sandy. So X tambah 1 ni kan apa yang dia nak display pada sini kan? Kenapa kat sini X tambah 1? Ini bukan kena-mengena dengan array. Ini display ni. Saja nak tanya. Kenapa yang tu X tambah 1? Tak tahu lah. Tak tahu? Okey, kita cuba run kita punya loop ya. Untuk pertama kali loop ni jalan, X ni adalah kosong kan? Kan? X ni kosong. So dia akan print out enter number. So kalau X ni kosong, kat sini awak tak letak X tambah 1, awak letak X katakan. Apa dia akan keluar kat sini? kosong. Enter nombor je lah. Enter number kosong. Oh. Kita tak nak enter number kosong, kita nak enter number 1, enter number 2. Dia nak start daripada 1. So sebab tu kita tambah 1 kat sini. Kalau tidak dia start daripada kosong lah. Okay. Ini output je. Saja nak. Okay. Alright. So itu tadi contoh find average. Exercise. Macam mana nak buat ni? Declare an integer array X with size 20. Declare a float array Y with initial value of 1.2 for ni. Okay, assign 46 to the first element of array, print the value of Y. Print the value of Y first element, assign the value from 0 to 2 to the element of 0 to 20 to the element of X, print each element of X and Y array. Cuba baca dulu soalan. Apa yang dia nak dalam soalan ni? Dia nak 2 jenis array. Dia nak 2 array kan? Satu array jenis integer, satu lagi array jenis float. Yang lain tu arahan untuk proses lah. So ini adalah contoh soalan awak punya final assessment.
Soalan final assessment lebih kurang macam ni lah. Dia ikut je arahan daripada mula sampai habis. Mula declare array. Lepas tu assign. Lepas tu print. Lepas tu masukkan nilai. Lepas tu print. Okay, so jom kita try jawab tengok. Okay. So, macam mana nak jawab? So, cara jawab ni, kita start dengan, selalunya kalau awak nak jawab soalan, saya memang akan bagi start daripada mula sampai habis. So, awak kena ikut turutan dia. Jangan awak nak jawab nombor 5 dulu ke, jawab nombor 6 dulu ke. Mesti start dengan nombor 1. Sebab soalan tu selalunya berturutan. Okay. So, first kali, declare an integer array with size 20. Okay. Jenis dia adalah integer. Okay. Nama dia adalah X, size dia adalah 20. int, nama dia X, size dia adalah 20. So habis untuk soalan nombor 1. Tu je, integer X, size dia 20. Okay, soalan nombor 2. Declare a float array Y with initial value of, yang tu. So, jenis dia adalah float. Nama dia adalah Y. Okay, kemudian dia kata terus assign kan. Dia adalah array, sebab dia array kita buka tutup. Size dia kita sebab terus initialize, dalam tu tak perlu letak size. Sama dengan, and then buka curly bracket, bagi dia punya elemen dalam tu. 1.2 5. Okay. So habis soalan nombor 2. Next. Soalan nombor 3. Assign 46 to the first element of array X. Yang ni macam mana Daniel? Daniel Haslisham. Macam mana jawab ni? Nombor 3. Awak cakap, saya type. Assign 46 to the first element of array X. Yes. Assign 46 to the first element. Saya nak tulis apa ni? Apa namanya? Aduh. Kita kena bagi apa dulu? Dia punya nama kan? Nama array. Nama array kita apa? Index. Index. Nama array kita. Assign 46 to the first element of array X. Nama array kita adalah? Nama array. Nama array kita? X. X. Okay, kemudian? X. First element. First element. 1. Index 1. Index maksudnya kena ada square bracket kan? Index apa? First element 0. 0. Okay, lepas tu? Equal 46. 46. Lepas tu? Semicolon. Okay. Alright. Itu soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Saya nak cari siapa lagi. Haziq Haikal. Haziq Haikal, line okey tak? Terus. Hello Puan. Haziq Haikal. Okay, soalan nombor 4. Macam nak jawab? Print the value of Y first element.
First element. Print F dulu. Okay, print F. Ah, tu buka double Double decker. Double quotation mark and then persen D. Persen F. okay, persen F sebab dia float. Okay, lepas tu Comma. comma. Saya nak panggil balik ah. Y first element. First element kepada Y. Dia lebih kurang nombor 3 tadi lah. Tapi nombor 3 tadi yang X punya. Ini sekarang yang Y punya. Y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. Yang betul tak? Macam tu ke? Ke Y index kosong. Index maksudnya macam ni kan? Square bracket kan? Kosong. Lepas tu semicolon. Okay? Okay. Alright. Lepas tu number 5. Number 5 saya nak panggil siapa Navin. Ya, Puan. Number 5 macam nak jawab. Assign the value from 0 to 20 to the elements of X. Ni payah sikit. Asal lah, Puan. Salah. Tak apalah, Haziq lah. Haziq, Muhammad Nur Haziq. Okay. Macam mana nak buat nombor 5 ni? X square bracket 19 sama dengan X square bracket kosong. Macam mana? X Square bracket 19 sama dengan X square bracket kosong. Macam tu? Assign the value from... Oh, awak salah faham ni. Maksud dia? Awak salah faham ni. Jap. Yang saya nak sebenarnya, bukannya kita nak assignkan nilai X kosong kepada X20 ni, bukan. Saya nak awak assign, ini kan ada 20 elemen kan? Ada 20 kotak kan? So awak assign number daripada kosong sampai 20. Patutnya kosong sampai 19 lah. Kita nak masukkan dalam setiap kotak tu 0, 1, 2, 3, 4 sampai 19. Macam tu So kita nak pakai apa ni? Pakai for. Pakai for. For indi sama dengan kosong. Semicolon I kurang pada 20. Okay. Semicolon I tambah-tambah. Alright. Lepas tu curly bracket. Tu dah. Lepas tu X. Dia kena start pada kosong sekejap Sebelum for tu letak X sama dengan Apa pula? Okay. Ada I sama dengan kosong? X square bracket I sama dengan I. Okay. Betul lah tu. Sebab apa? Sebab pada indeks kosong, nilai X tadi adalah kosong. Pada indeks 1, nilai I tadi adalah 1. Dan seterusnya lah. Okay. Print each element of X and Y array. Yang ni saya nak suruh perempuan pula. Elisa. Ya, jap. Tahu wifi. Tak dapat.
Lain tak okey? Tak ada, saya pakai model saya sendiri. Oh. Elisa mana? Kesian Elisa dengan Rizjah. Merasa sekali je pergi lab. Tapi kesian lagi Daniel. Elisa dah ke? Nak tunggu ni. Ya, Puan. Kita nak buat apa ni? Untuk soalan yang Ya, last Puan. sekali. Print each element of X and Y array. Print F. Terus print F. X dengan Y ni banyak ni kita nak print tapi semua elemen yang ada dalam X dengan Y. So kita buat satu-satu dulu, kita print X dulu, lepas tu kita print Y. So macam ni kita nak print nilai X ni. Sebab dia adalah array, kita nak print setiap elemen. So kita kena pakai loop lah kan. Auni bantuan. Auni. Auni. Bantuan. Ya, Puan, ya. Puan dengar tak? Dengar. Macam mana kita nak print semua nilai X dan semua nilai Y? Dia kena apa? Dia kena macam print satu-satu tu Puan. Print satu-satu? Saya nak tanya, dia kena print satu-satu ke macam mana, tak faham. Kita nak print lah. Contohnya untuk nilai X ni kan kita dah letak dah kat sini tadi kan. 1, 0, 1, 2 sampai 20 kan. Sampai 19 kan. Okay. Kalau yang Y ni pula kita nak print 1.2, 4.5, 2.3, 8.8. So kalau kita nak print dia, kita nak buat macam mana? Kita nak print each element, maksudnya kita kena pakai sama macam ni lah, kita kena buat loop. Okay. Kalau kita tak buat loop memang jenuh lah, kita nak print satu-satu kan. Lambat, baik kita pakai loop. So kita pakai for, lepas tu apa ni? INT. Aku dah target sini. Kalau tak kat kau ni. INT Kalau tak ada sini, hallway nampak kau ni. Aku target sini. INTI. Ini tak kisah nak letak apa I ke J ke T ke. Jangan letak X je sudah. Okay, INTI. Lepas tu INTI start daripada kosong kan. Kosong. I Main tak ada. lagi. Tak apalah ni, kesian. Aduh, tak apa. Okey. Tak apa, saya teruskan. I kurang daripada, okey, sebab yang ni kita nak print X size dia ada 20. So I kurang daripada 20 and then I plus. Oh, sebelum tu yang ni tadi, kalau kita nak ikut soalan betul-betul boleh assign value from 0, tak boleh 0 to 20, patutnya 1 to 20. Katakan kita nak masukkan nilai 1 sampai 20. So yang ni kita buatlah I tambah 1. Baru dia akan print nilai 1 sampai 20. Cuba kita pakai nilai tu dulu Okay. So kita buat print F. Ni dah terkeluar terus. Sebab dia adalah integer X and then I.
Okay. So ini untuk print nilai X. Kalau untuk print nilai Y boleh tak kita pakai loop ni yang ni juga? Tak boleh kan? Sebab size Y adalah 1, 2, 3, 4. Size X adalah 20. Mana boleh kita pakai yang sama? Melainkan kalau awak nak pakai break ke apa, lain cerita lah. Tak payah awak pening lah. Baik kita pakai lagi satu. Oh, INTI dengan kosong, I kurang daripada. So yang ni size dia adalah 4. Plus. Banyaknya lagu. Okay. Print F. Yang ni adalah float, so percent F. Oops. Weh, dua, siap. Oi, makin dia bising. Why? Okay. Sebelum tu kita nak letak ni dululah. Nah, macam sikit. Tak. Kuat benar kak. Dia betul kan tak? Tadi tu. Okay. Oh, pergi save pula dah. Terbiasa tekan save. Okay, run. Ni apa yang tak kena ni? Warning, format F expect argument of type double as type float. Tak apa, ini warning je. 1.2. Ini yang mana? Yang ni. Wah, yang ni tak berapa Okay, pen tu. 1.2, okay. And yang ni tengok dia akan print 1 sampai 20. Sebab apa 1 sampai 20? Bukan 0 sampai 19. Sebab yang ni kita buat I tambah 1. Ini semua elemen yang ada dalam X kan. Kemudian ini dia print semua elemen yang ada dalam Y. Okay. Ada dalam Y dia sama-sama. Apa dia? Dalam Y dia sama-sama. Oh, Yang dekat print. Ni tertinggal. Nasib baik perasan. I. Okay, kan. Baru ada semua elemen dalam I. Dalam I pula, dalam Y. Okay. Alright. Okay. So actually yang tadi tu dah habislah semua kita punya syllabus Syllabus kita sebenarnya sampai sini saja. Apa yang bising sangat tu? Kat mana yang bising tu? Saya ke? Awak punya kawan bising kot. Yes. Okay. So yang ni actually dah tak masuk dalam exam dah. Cuma ini untuk awak punya knowledge lah. Okay, multi-dimensional array. Ataupun mungkin saya nak buat masuk dalam assignment buat multi-dimensional array. Susah sikit kan? Okay, you may have more than 2 or 3 dimensional array in C. So tadi array yang saya buat tadi hanya satu dimensi sahaja. Satu dimensi maksudnya dia sebaris macam ni saja. Okay. So sebenarnya array kita boleh ada 2 dimensi. Ataupun 3 dimensi atau lebih daripada tu. Macam ni. Ini 2 dimensi. Tolong off mic dulu siapa yang duk bising. Okay. Punya kawan lah bising. Okay. Ini macam contoh array 2 dimensi. So kita ada row dan juga kolom. Row tu baris lah. Ini row 1, row yang pertama, row yang kedua, row yang ketiga. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. So nama dia sama juga ikut indeks lah. Indeks 0 sampai habis. So untuk kita refer dia, kita kena refer. Contohnya katakan kita punya array ni nama dia A. So A macam yang ni 0, 0.
Kosong maksudnya row kosong, kolom kosong. Okay, kita tulis dia punya row dulu, lepas tu baru dia punya kolom. Ni row 1, kolom kosong. Row 2, kolom kosong. Dia lebih kurang macam Excel lah. Excel kan kita refer dia macam tu kan. Address dia kan, macam A1, B2, awak tahu kat mana kan. Dia macam tu lah. Dia refer kepada row dulu, kemudian dia punya kolom. So kalau kita nak declare dia, kita kena letak dua yang square bracket macam ni. So ini contoh untuk 3 row, 4 kolom. Yang pertama tu size dia punya row, yang kedua tu size dia punya kolom. Okay, so untuk initialize dia pula, awak kena buka curly bracket. Dalam curly bracket ada curly bracket. Contoh macam ni. Okay, dia dah B34. So ini row yang pertama, row kedua, row ketiga. Dipisahkan dengan koma. Ini saya nak bagi assignment lah. Sonok juga bagi assignment ini kan. Okay. Dan sebenarnya bukan setakat 2 kolom saja, 2 dimensi saja, sebenarnya awak juga boleh ada 3 dimensi. Contoh macam nak tarik dia. Okey, yang tadi yang 1 dimensi. Satu dimensi takat macam tu je kan. Okey, 2 dimensi dia ada row, dia ada kolom. Macam tu. Kalau 3 dimensi, contohnya katakan INTA, row dia 3, kolom dia 4, kemudian dia ada, yang ketiga ni tak tahulah apa dia panggil, tinggi kot. So dia boleh sampai ke sini. Ini kalau dari segi gambaran dia lah. Bukanlah dalam memori dia jadi macam ni. Cuma gambaran dia jadi 3 dimensi macam ni. Macam cube macam tu. So ini array 3 dimensi. Ini kalau awak buat ni memang selalunya tahap master lah. Tahap master dan PhD lah. Untuk orang buat research. Okay. Array 3 dimensi. Dekat awak bachelor ni selalunya paling kuat pun 2 dimensi lah. Ada volume kan? Volume. So itu just untuk awak punya knowledge lah. Alright. Next. Passing array as function parameter. Ini pun untuk awak punya knowledge. Sebenarnya macam kita belajar function dalam lecture yang lepas kan. So hari tu kan kita hantar kita punya parameter tu setakat integer ataupun karakter. Maksudnya variable yang biasa lah. So sebenarnya kita juga boleh hantar array. Okay. Macam yang ni dia punya function prototype kan. Ini optional lah. Awak boleh buat int terus buka tutup macam ni pun boleh. Cuma nak bagi penanda yang kita akan hantar satu array berjenis integer. So macam yang ni find average. Dia nak cakap dia boleh terima argument berjenis integer array. So dalam ni dia terima lah dia punya proses. Macam yang ni dia hantar ni array ni. Nampak average sama dengan find average. Dia hantar macam ni je marks. So marks dia define kat atas ni sebagai array. Kat sini function call dia hantar. Kat sini dia proses. Ini kalau saya masuk dalam syllabus ni awak tak jadi 2 kredit lah. Awak jadi 4 kredit lah kot. Setakat 2 kredit. Ini saya bagi tahu sebagai knowledge je lah. Mentang-mentang yang ni tak masuk exam semua dah tak tengok kan. Nampak macam tunduk je tu. Tengok answer lah. Ini untuk awak punya pengetahuan lah. Mana tahu nanti kalau kerja nak pakai kan. Ada orang tulis dalam chat ni. Okay. Okay. Last kali. String dalam C. Ini pun tak masuk dalam exam. Just untuk awak punya knowledge.
Sebelum ni saya kata dalam C sebenarnya boleh ada string tapi kita kena declare dia sebagai array. Ini ada. String sebenarnya adalah array of character. Kalau saya bagi tahu awal dulu string adalah array of character, takut awak tak faham pula array tu apa. Sekarang saya beritahulah string are defined as an array of character. Okay, difference between a character array and a string is the string is terminated with a special character. Okay, dalam string, array dia bila yang last kali tu, elemen yang last kali mesti ada ni. Ini apa? Backslash kosong. Okay, declaring a string sama macam nak declare array. Contohnya kita nak simpan nama kan. So kita declare char. Char and then nama array kita pakai name and then dia punya size. Okay. Dan sebenarnya untuk string, khas untuk string, kita juga boleh initialize dengan cara yang lebih mudah. Macam yang tadi saya tunjuk, kalau nak initialize array, awak kena pakai curly bracket kan. Buka curly bracket and then bagi elemen pertama, koma. Elemen kedua, koma, tutup curly bracket kan. Tapi khas untuk string, kita boleh terus pakai macam ni. Sama dengan quotation mark, hello, tutup quotation mark. Double quotation. Mesti double lah, kalau single tak jadi. Single untuk karakter. Kalau nak string awak kena pakai double. Okay, so untuk print string, ini rasanya saya dah tunjuk yang masa chapter yang awal dulu kan. Okay, printf, kat sini kita letak %s. And then string. So daripada yang saya bagi tahu ni, rasanya boleh kot awak buat assignment tu. Okay, assignment Kiranya tu dia nak print F tu S lah, bukan C. dia akan print string lah. String tu bukan- dia akan behave macam string lah. Tapi walaupun dia assign sebagai karakter. Dia memang ada karakter kat sini. Awak takkan boleh assign string name pula. Tak ada. Tak wujud dalam C. Dalam contoh dalam Java ada, tapi dalam C tak ada. Okay, so C ni actually language yang agak primitif jugalah. Alright. So, habislah sudah kita punya lecture dalam semester ni. So, C ni macam saya cakap dia agak primitif dan sintaks dia agak banyak. Awak kena nak key in tu, nak key in ni, nak kena ada semicolon. Macam nak print array ni awak nak kena buat dulu float apa semua ni kan. So nanti next semester awak akan belajar Python. Kat sini saya rasa tak ada lagi kan yang belajar Python? Ada ke? Tak ada kan? Saya cuba juga nak belajar. So next semester awak akan belajar Python. Awak jump daripada bahasa yang sangat primitif ni kepada bahasa yang sangat, orang kata, dia bukan kompleks, dia modern lah. Bahasa yang sangat simple. Awak belajar yang susah dulu, nanti baru awak belajar yang senang. Okay, dalam Python nanti awak akan tahu ini semicolon ni semua tak payah. Nak print ni semua ni, benda yang awak print dalam 5-6 line ni dalam Python mungkin 2 line saja. Okay, so itu semester depan lah. Dan saya pun tak pasti lagi siapa yang akan ajar awak sem depan. Saya ataupun orang lain, saya tak sure sebab saya pun macam kena cover lagi satu subjek juga, subjek baru. So tak apalah, nanti itu cerita kemudian lah. So semester ni belum habis lagi. Okay, yang kita belum habis lagi quiz. Quiz saya bagi esok ke nak petang ni? Nak esok ke petang ni? Esok kot. Esok sebab kalau nak petang ni pun boleh, cuma saya ingat esok lah saya bagi masa lab. Itu pukul 11 kan? Esok lah. And then assignment 2 saya rasa saya nak bagi assignment video ke apa. Saya bagi soalan and then awak jawab, kemudian awak buat video untuk explain. Untuk explain awak punya coding ni tadi.